Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Afika binti Muhammad Muhtari. Bersama saya rakan pembentang yang hebat lagi berdedikasi iaitu Nur Aida Zarifah dan Alia Akila. Baiklah, tanpa kita membuang masa, kita teruskan pembentangan kita. Tajuk tugasan ketiga mengenai aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Saya pembentang pertama akan menerangkan tentang aspirasi sistem pendidikan Malaysia yang terlibat dalam memberikan implikasi yang besar bukan sahaja pada guru, malah hasil didikan juga membentuk anak didik yang mempunyai jiwa besar dalam menghayati pendidikan sepanjang hayat. Baiklah, aspirasi sistem pendidikan Malaysia. Next. Aspirasi sistem pendidikan Malaysia yang kita dapat lihat dalam memberi sumbangan adalah daripada kemahiran berfikir seorang murid, hasil daripada pendidikan guru yang berjiwa pendidik. Peningkatan kemahiran seorang murid itu seharusnya membina kemahiran inquiry. Hal ini demikian kerana seorang yang mempunyai inquiry yang tinggi sudah pasti boleh menghubung kaitkan dengan pelbagai pengetahuan sekaligus murid dapat mewujudkan pengetahuan baharu mereka yang lebih kreatif, inovasi untuk masa hadapan. Pada era ledakan teknologi ini, seharusnya kemahiran berfikir aras tinggi dan kemampuan untuk melakukan inovasi amat kritikal dalam dunia teknologi yang berkembang pesat. Ini seharusnya telah diterapkan dalam setiap murid. Sebagai seorang murid juga seharusnya menguasai kemahiran kognitif yang pelbagai, antaranya pemikiran kreatif dan inovatif, pemikiran kritis dan penakbulan dan juga keupayaan belajar. Hal ini kerana setiap kepelbagaian kemahiran ini mampu membantu seorang murid dalam menjalani kehidupan seharian yang penuh dengan cabaran teknologi dan pengetahuan yang semakin hari meningkat aras pengetahuannya tentang dunia. Melalui penguasaan pemikiran kreatif dan inovatif ini, membolehkan seorang murid mempunyai kemampuan menginovasi, menjana kemungkinan baharu dan mencipta idea atau pengetahuan baharu mereka. Pemikiran kritis dan penakbulan pula dikatakan penting dalam menguasai kemahiran berfikir kerana pemikiran ini mengasah keupayaan seorang murid dalam menganalisi maklumat, menjangka masalah dan mendekati isu secara kritis, logik, induktif dan deduktif bagi mencari penyelesaian dan akhirnya mereka mampu membuat keputusan sendiri. Seterusnya, kemahiran seperti keupayaan belajar amatlah penting bagi setiap belajar. Hal ini demikian kerana keupayaan ini memacu pembelajaran murid secara kendiri dan kemampuan mereka dalam menilai pembelajaran murid sepanjang hayat. Contoh yang boleh kita dikaitkan dengan seorang murid yang yang mempunyai kemahiran berfikir ini ialah mereka dapat berfikir aras tinggi dan mampu melakukan inovasi baharu seperti mencipta robot atau menjalankan kajian sains dengan bijak dan rasional. Seterusnya, aspirasi sistem pendidikan yang jelas, kita lihat implikasinya terhadap murid hasil daripada seorang guru yang berjiwa pendidik iaitu murid dapat mengaplikasikan kemahiran pemimpin dalam kehidupan mereka. Kemampuan bekerja yang berkesan dan memimpin orang lain menjadi keutamaan dalam dunia yang semakin saling berkait ini. Melalui sistem pendidikan Malaysia, mereka berusaha dalam membantu setiap murid mencapai potensi masing-masing sepenuhnya melalui pelibatan sebagai pemimpin serta bekerja dalam kumpulan. Dalam konteks ini, sistem pendidikan bagi pemimpin yang mempunyai 4 unsur iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan mempunyai keterampilan komunikasi. Keusahawan yang dijelaskan dalam konteks ini ialah murid yang mempunyai sikap pemimpin ini sudah pasti dapat mengambil inisiatif untuk mewujudkan dan membangunkan penyelesaian sendiri bagi tujuan dalam membuat pelaburan daripada sumber sendiri serta mereka mudah terdorong dalam memastikan penyelesaian itu dizahirkan. Seterusnya, berdaya tahan pula
Dijelaskan tentang pembinaan cara pemikiran yang kontraktik seorang murid dalam menghadapi rintangan yang dihadapi. Selain itu, kecerdasan emosi pula dijelaskan tentang keupayaan seorang murid dalam memahami dan bekerja secara berkesan dengan orang lain serta mampu mempengaruhi ahli sekerjanya secara positif. Akhir sekali, keterampilan komunikasi pula dijelaskan tentang seorang murid yang berupaya memberikan pendapat dan hasrat secara lisan dan bertulis secara jelas dan terang. Contoh ketara yang kita dapat lihat mengenai pengaplikasian kemahiran pemimpin ini merupakan salah satu kesan hasil pembelajaran seorang murid adalah melalui peluang yang disediakan di dalam bilik darjah atau luar bilik darjah yang berasaskan projek dan kerja secara berkumpulan. Next. Akhir sekali, aspirasi yang ingin saya jelaskan adalah aspirasi sistem pendidikan Malaysia yang kita dapat lihat jelas implikasinya terhadap pelajar ialah perpaduan yang terjalin dalam kalangan murid. Sejak merdeka, aspirasi negara yang utama ialah mewujudkan perpaduan dalam kepelbagaian kaum yang ada. Sesebuah negara yang menghargai kepelbagaian dan mengutamakan keterangkuman sosial yang unik akan mempamerkan perpaduan yang lebih kuat, maka sistem pendidikan mengambil inisiatif awal dengan menerapkan perpaduan terhadap murid seawal tadika lagi. Hal ini berjaya dibuktikan perpaduan dapat dibentuk dalam pendidikan kerana murid menghabiskan masa lebih 1/4 daripada mereka di sekolah semasa mereka berusia 7 tahun sehingga 17 tahun. Maka sekolah merupakan medan yang subur untuk pemupukan semangat perpaduan. Oleh itu, sekolah perlu mewujudkan interaksi dalam kalangan murid-murid agar mereka belajar saling memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Contohnya boleh diambil daripada aktiviti yang dijalankan ialah gerak kerja kokurikulum perlu dioptimalkan dan dasar satu murid, satu sukan perlu dimantapkan agar penerapan nilai dan pengalaman dapat diterapkan ke arah pembinaan identiti nasional yang seterusnya memupuk perpaduan. Maka jelaslah aspirasi yang dijalankan dalam sistem pendidikan Malaysia berjaya menjadikan murid berkualiti adalah hasil usaha guru yang mempunyai sikap seorang pendidik. Sekian daripada saya serahkan pembentangan seterusnya kepada Nur Aida Zarifah. Saya Nur Aida Zarifah akan membentangkan pula tentang hala tuju pendidikan di Malaysia yang berkait rapat dengan guru berjiwa pendidik. Pada hari ini, saya akan menekankan kepada standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang 2 atau singkatannya SKPMG2. SKPMG2 merupakan gubahan terbaru dari SKPM 2010. Jaminan kualiti ini merupakan garis panduan bagi menilai tahap kualiti sistem pendidikan di Malaysia. Standard yang terdapat di dalam SKPMG2 adalah aspek kepimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal pelajar dan hal ehwal murid, pembelajaran dan pemudahcaraan serta kemenjadian murid. Jadi sekarang saya akan memfokuskan kepada standard yang perlu dicapai dalam standard 4 SKPMG2 iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan yang menekankan kepada peranan guru sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan penilai dalam pembelajaran dan pengajaran yang berkesan untuk mengembangkan potensi murid secara dan mencapai murid kepada tahap optimum secara berterusan serta dalam usaha melahirkan para guru yang berjiwa pendidik. Aspek yang pertama adalah guru sebagai perancang. Guru bertindak sebagai perancang untuk memastikan kesediaan dan persediaan yang rapi dalam melaksanakan pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Guru perlu menyediakan RPH, menentukan kaedah pentaksiran, menyediakan sumber pendidikan, menetapkan bilik atau sebagai tempat pembelajaran secara spesifik, contohnya seperti kelas ataupun di kawasan sekitar sekolah.
Mengikut keupayaan murid, peruntukan masa dan arahan yang berkuat kuasa. Tambahan pula, sekiranya di dalam pendidikan khas, guru adalah pihak yang sememangnya yang harus menyediakan segala persediaan sebelum PDP dijalankan mengikut tahap kemampuan murid agar dapat menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Aspek seterusnya adalah guru sebagai pengawal. Guru bertindak sebagai pengawal pelaksanaan PDPC untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran mengikut perancangan. Guru perlu mengawal proses pembelajaran secara terancang iaitu dengan mengelola isi topik yang ingin diajar dan peruntukan masa serta memberi peluang kepada penyertaan aktif murid dengan menepati objektif pelajaran mengikut keupayaan murid dan secara berterusan dalam PDP. Guru juga seharusnya mengawal suasana pembelajaran secara profesional dan terancang. Antara perkara yang perlu lakukan dalam memastikan PDP berjalan dengan profesional dan terancang adalah guru perlu mengawasi komunikasi dan perlakuan murid, menyusun atur kedudukan murid dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan secara berhemah mengikut kesesuaian dan keperluan secara menyeluruh dan serta berterusan. Selain itu, guru juga sebagai pembimbing. Guru bertindak sebagai pembimbing untuk membolehkan murid menguasai pengetahuan, kemahiran dan pengamalan nilai berdasarkan objektif pembelajaran. Guru bertanggungjawab membimbing murid secara profesional dan terancang seperti memberi tunjuk ajar dalam menguasai isi pelajaran dan kemahiran, memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah serta menggunakan sumber pendidikan dan menggabungkan pelajaran dengan kemahiran mata pelajaran yang lain mengikut keperluan dan keupayaan murid dengan betul tepat secara berhemah serta bersungguh-sungguh. Aspek yang keempat adalah guru sebagai pendorong. Guru bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi murid dalam pembelajaran. Guru mendorong minda murid melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang dengan cara merangsang murid berkomunikasi dan berkolaboratif, mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif, dan membuat keputusan atau menyelesaikan masalah, mewujudkan peluang murid untuk murid memimpin, mengemukakan soalan berkaitan isi mata pelajaran serta memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri berdasarkan objektif pelajaran mengikut keupayaan murid dan secara berterusan. Di samping itu, guru mendorong emosi murid melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang, memberi pujian, galakan, penghargaan dan keyakinan serta prihatin terhadap keperluan murid secara berhemah, menyeluruh dan berterusan. Contohnya dengan menyediakan hadiah atau sagu hati kepada murid yang dapat menjawab dengan betul atau mengambil bahagian secara aktif di dalam kelas. Cara ini dapat meningkatkan semangat murid-murid untuk melakukan yang terbaik di dalam kelas. Akhir sekali, guru sebagai penilai. Guru berperanan sebagai penilai untuk mengesan tahap penguasaan murid. Guru perlulah bijak melaksanakan penilaian secara sistematik dan terancang. Guru seharusnya kreatif dalam menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran, menjalankan aktiviti pemulihan dan penggayaan, membuat refleksi serta menyemak hasil kerja murid berdasarkan objektif pembelajaran mengikut ketetapan pelaksanaan pentaksiran yang telah berkuat kuasa secara menyeluruh dan berterusan. Tuntasnya, setiap aspek yang diberikan di dalam SKPNG itu mampu memberi impak kepada guru dan juga murid-murid. Seterusnya saya serahkan pembentangan kepada Alia. Seterusnya, kita pergi kepada implikasi terhadap guru berjiwa pendidik.
Antara Standard Kualiti Pendidikan Malaysia iaitu SKPM dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM memberi implikasi terhadap guru yang boleh diketengahkan ialah dari aspek pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Ini dapat dikaitkan dengan aspirasi pendidikan yang dikemukakan oleh Anis iaitu kemahiran berfikir kanak-kanak. Apabila semua murid menguasai pelbagai kemahiran kognitif seperti pemikiran kreatif dan inovatif, keupayaan belajar dan lain-lain, guru berkeupayaan untuk merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP. Secara tak langsung, guru dapat memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan kepada murid dapat tercapai dan berkesan. Profesionalisme guru dalam bilik darjah dilihat dalam aspek kebolehan mencorak kualiti pengajaran, kebolehan menyusun organisasi pembelajaran, kebolehan mencorak iklim dalam bilik darjah dan yang berkaitan dengannya. Bagi mencapai kecekapan dalam pengurusan PDP daripada guru, murid perlulah menguasai kemahiran berfikir atau kognitif supaya mereka dapat menghayati PDP daripada guru secara maksimal. Jadi, guru perlulah bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid serta cara berfikir, nilai dan kelakuan murid pada tahap yang optimum secara berterusan agar mereka dapat mencapai kecekapan dalam PDP yang dilaksanakan oleh guru tersebut. Seterusnya, dalam konteks merealisasikan kualiti guru dan aspirasi PPPM ini, guru perlu menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti yang dikatakan oleh Anis iaitu berkaitan memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Jadi, guru boleh menjadi suri teladan kepada murid agar melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Hal ini dikatakan demikian kerana generasi hari ini bakal mewarisi dunia yang penuh dengan pelbagai cabaran hebat seperti kemusnahan alam sekitar, impak globalisasi hinggalah kepada konflik pembangunan. Jadi, penghayatan nilai rohani perlulah diterapkan oleh guru dalam pendidikan. Berdasarkan PPPM, setiap murid akan menghabiskan lebih daripada 1/4 masa mereka berusia 7 hingga 17 tahun. Dalam tempoh tersebut, sekolah menjadi institusi yang penting untuk penghayatan nilai dan juga pemupukan perpaduan. Guru bukan sahaja berperanan sebagai suri teladan kepada murid dari segi tindakan dan tingkah laku mereka, tetapi guru haruslah berusaha untuk menghasilkan murid yang dibangunkan dalam identiti nasional yang kukuh melalui PDP, aktiviti kokurikulum serta aspek pembangunan sasiah murid. Seterusnya, kualiti pendidikan sesebuah sekolah adalah bersamaan dengan kualiti guru-gurunya. Justeru, usaha pembangunan profesionalisme guru perlu menjadi agenda utama dalam kepimpinan instruksional yang berkesan. Guru perlu melestarikan pembangunan profesionalisme dengan sentiasa melakukan perubahan budaya kerja serta memperbaharui pengetahuan dan mempertingkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Guru harus berani meneroka pelbagai cabang ilmu untuk memperbagaikan kaedah dan teknik pengajaran berkesan bagi memastikan diri mereka dilengkapi dengan kemahiran pedagogi bersifat holistik serta kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Contohnya, guru sebagai perancang seperti yang dikatakan oleh Ifah, di mana guru boleh melakukan kaedah berfikir 6 thinking hats untuk membentuk kemahiran berfikir yang holistik dan kritis seperti yang dicarangkan oleh Edward di Bono pada tahun 1982. Dengan ini, guru dapat melatih pelajar menjadi pemikir yang berkesan. Guru juga hendaklah mempunyai keluasan pedagogi yang lebih besar dalam bilik darjah dalam usaha untuk memastikan setiap murid belajar sesuai dengan kemahiran abad ke-21. Hal ini penting bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang mendorong setiap murid yang pelbagai kebolehan mampu untuk mencetuskan idea baru dan berupaya menyelesaikan masalah. Kesannya, pelajar dapat mengubah gaya dan daya berfikir mereka. Mereka dapat memahami bahawa proses berfikir memerlukan satu strategi atau skema yang mantap. Strategi atau skema yang mantap membantu pelajar untuk menilai sesuatu perkara secara holistik, kritis, kreatif dan juga mendalam. Aspek seterusnya yang memberi implikasi terhadap guru adalah dari segi memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi. Aspek ini merupakan anjakan transformasi ketujuh dalam PPPM supaya dapat meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah yang perlu disambut dengan minda positif oleh guru.
Dalam PPPM, satu penanda aras iaitu dikenali sebagai Standard Teknologi Pendidikan Kebangsaan iaitu NET memerlukan semua guru dalam bilik darjah mencapai standard iaitu memudah dan mencetus inspirasi pembelajaran serta kreativiti murid. Guru perlu menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan pembelajaran serta teknologi untuk memudah cara dan mencetuskan pengalaman pembelajaran, kreativiti dan inovasi murid dalam interaksi bersemuka dan persekitaran secara maya. Guru adalah sebagai pendorong bagi murid untuk meningkatkan motivasi dalam pembelajaran. Salah satu cara adalah dengan menggunakan teknologi ini dalam pengajaran dan pembelajaran. Hal ini supaya guru dapat memaksimumkan pembelajaran dari segi isi kandungan menurut konteks dan membangunkan pengetahuan, kemahiran serta sikap untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK kepada murid-murid. Di samping itu, guru juga harus mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan gaya kerja seorang profesional inovatif dalam masyarakat global dan digital, termasuk kemahiran dalam sumber digital dan peralatan digital bagi menyokong kejayaan dan inovasi murid. Penggunaan teknik dan kaedah pengajaran yang sesuai dalam pendidikan mampu melahirkan pelajar yang cemerlang dalam pelbagai kemahiran. Integrasi teknologi dalam pendidikan berupaya melahirkan pelajar yang lebih berdaya saing pada abad ke-21 ini. Oleh itu, adalah penting bagi guru-guru untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan dan juga bersedia untuk mengamalkan teknik pengajaran yang sesuai dan berkesan, seperti guru menggunakan teknologi multimedia dalam PDP di sekolah. Akhir sekali, dalam konteks merealisasikan kualiti guru dan aspirasi PPPM ini, guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berpemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi supaya mampu untuk meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Guru memainkan peranan yang penting untuk melonjakkan kualiti pendidikan negara ke tahap yang global. Bagi mencapai tahap global, guru perlu memastikan pemikiran kreatif dan inovatif, pemikiran kreatif dan penaklukan serta keupayaan belajar diasah oleh guru kepada anak murid sebagai persediaan utama mereka. Lantas, sekiranya anak bangsa, maka guru terlebih dulu perlu mencapai standard ke tahap global dan hasrat falsafah pendidikan guru iaitu FPG adalah perlu dicapai sepenuhnya. Guru harus memikul amanah yang cukup mencabar untuk menjadikan anak murid mampu bersaing di peringkat global. Sekiranya murid berupaya bersaing di arena antarabangsa, maka guru seharusnya terlebih dulu perlu mencapai standard tahap global agar ilmu dan kemahiran yang dicurahkan kepada murid sejajar dengan hasrat PPPM. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.